Hai semua, hari ini kita akan memberi penerangan tentang penjagaan kesihatan gigi bagi pelajar sekolah menengah. Okey, so kenapa pentingnya menjaga kesihatan gigi dan mulut? Pertama sekali, ia akan membantu untuk mencegah kerosakan gusi dan gigi supaya kita boleh mengunyah makanan dengan selesa dan juga supaya kita boleh bertutur dengan jelas. Sebab kalau kita tak ada gigi, kita nak makan pun susah, dan kalau kita perasan orang-orang tua yang dah tak ada gigi langsung, dia cakap tak jelas sangatlah. Untuk pengetahuan adik-adik, 9 daripada 10 orang dewasa di Malaysia mempunyai masalah gusi. Oleh itu, kita ambil inisiatif untuk memberi kesedaran dari peringkat sekolah menengah lagi untuk menjaga gigi dan gusi dengan baik untuk mengelakkan terjadinya masalah gusi pada masa depan. Okey, so jenis-jenis masalah gusi. Kalau kita tengok gambar yang pertama, gusi dan gigi dia sihat, gigi tiada plak dan juga gusi berwarna merah jambu, sihat ya. Okey, so gambar kedua adalah gingivitis ataupun radang gusi, di mana kalau kita tak bersihkan plak di gigi kita betul-betul bila berus gigi, dia akan menyebabkan radang gusi. Radang gusi ni menyebabkan gusi kita nampak warna merah dan mudah berdarah, especially bila kita berus gigi. Kalau kita biar dan tak bersihkan betul-betul, dia akan berlanjutan menjadi periodontitis ataupun radang periodontium. Periodontium ni adalah struktur-struktur yang memegang gigi kita lah, seperti tulang alveolar dan juga gusi kita. So kalau kita nampak antara gigi dengan gusi tu dah ada poket, makanan lebih mudah masuk dalam tu lah. Dan kalau kita biar juga lagi, kita tak jumpa doktor gigi untuk bersihkan dan selesaikan masalah ini, dia akan jadi periodontitis lanjutan di mana tulang di sekeliling gigi akan merosot dan juga kalau kita masih tak betulkan, dia akan jadi goyang dan mungkin harus dicabut dan tidak boleh diselamatkan lagi. Okey. Gusi dan gigi yang sihat kelihatan seperti di dalam gambar, berwarna merah jambu, dan kalau kita tengok betul-betul dan kita keringkan gusi kita, akan nampak permukaan berbintik-bintik seperti kulit limau. Gusi kita juga kemas dan melekat kuat pada gigi, menipis ke arah gigi mengisi ruangan di antara gigi kita. Okey, gingivitis seperti yang kita cakap tadi adalah radang gusi. So, gusi menjadi merah dan bengkak, mudah berdarah apabila memberus gigi. Nafas juga jadi berbau ataupun kita panggil halitosis. Kalau kita tengok dalam gambar yang pertama, ada warna kuning-kuning di celah-celah gigi. Kita panggil itu adalah karang gigi. Karang gigi terbentuk bila plak mengeras sebab kita tak basuh dengan bersih. Karang gigi ni akan menyebabkan radang gusi yang lebih teruk lagi kalau tak pergi jumpa dentis untuk bersihkan. Dia akan berlanjutan menjadi periodontitis. Okey, periodontitis macam saya dah cakap tadilah, dia masalah periodontium, kemusnahan struktur yang memegang gigi seperti gusi, tulang dan tisu-tisu lain. Nafas akan jadi lebih berbau, poket gusi yang dalam dan kemusnahan tulang alveolar ataupun tulang rahang kita lah. Gigi kita, gusi akan menyusut, dan kalau kita selalu dengar orang tua-tua cakap gigi jadi panjang, itu adalah sebab gusi menurun. Makin lama kalau kita tak betulkan, gigi akan jadi goyang dan juga akan bergerak. Kalau dulu antara dua gigi tak ada ruang, sekarang tiba-tiba ada ruang, so mungkin itu adalah masalah gusi kita. Okey, so seperti yang kita lihat dalam gambar ni, ini beza gingivitis dan periodontitis lah. Gingivitis terhad kepada gusi sahaja, manakala periodontitis dia dah melibatkan tulang dan juga struktur-struktur yang memegang gigi itu, dan kalau kita biar berlanjutan memang akan boleh menyebabkan gigi longgar dan harus dicabut. So, cara penjagaan gigi dengan baik. So, seperti yang kita semua tahu sedia maklumlah, kenalah jaga kebersihan gigi dan mulut, kenalah makan makanan yang sihat dan seimbang, dan juga menjalankan pemeriksaan gigi secara berkala. Cara menjaga gigi dengan bersih, dengan betul ialah untuk berus gigi 2 kali setiap hari. Sehari selepas kita ambil sarapan pada waktu pagi dan juga malam sebelum tidur untuk memastikan tiada gula ataupun bahan makanan dalam mulut kita pada masa yang panjang. Dan juga gunakan ubat gigi yang berfluorida. So, elakkanlah guna ubat-ubat gigi daripada brand-brand direct selling yang cakap fluorida tak bagus. So, diorang jual ubat gigi yang tidak berfluorida. So, sebenarnya itu adalah tidak bagus. Gigi kita memerlukan fluorida untuk jadi kuat. Dan juga lepas kita makan dan minum, especially benda yang manis, kita haruslah berkumur dan juga tukar berus gigi bila perlu. Biasanya setiap 6 bulan. Ataupun kalau kita nampak berus gigi tu macam dah
bulu dia macam dah serabut macam tu, kita dah kena tukar lah. Makan makanan secara sihat, lebihkan buah, sayuran dan susu, kurangkan gula dalam makanan dan minuman dan elakkan minuman berkarbonat sebab seperti kita semua juga sedia maklum lah, minuman berkarbonat memang sangat tinggi dalam gula ya. Dan juga kenalah kurangkan snacking di luar waktu makan. So kiranya kalau kita breakfast pukul 8, kita lunch pukul 1, minum petang pukul 5, lunch pukul 7. So antara waktu-waktu makan ni kita elakkan snacking untuk mengelakkan kandungan gula dalam mulut yang boleh menyebabkan pembentukan asid lah yang akan menggalakkan kejadian kejadian plak yang berpanjangan dalam mulut dan juga boleh menyebabkan gigi berlubang. Okey. Pemeriksaan gigi secara berkala biasanya kita akan nasihatkan untuk jumpa doktor gigi setiap 6 bulan ataupun setahun. Dan juga kalau rasa macam ada sakit gigi, segeralah dapatkan nasihat dan pemeriksaan doktor jika mengalami sebarang masalah. Sebab kadang-kadang ramai pesakit yang kita jumpa, dia cakap, oh dulu sakit sikit je, so tak datang. Bila dah sakit teruk baru datang. Jadi, bila dah sakit teruk baru datang, kita punya rawatan pun akan jadi lain lah. So, sebenarnya bila dah rasa sakit sikit tu boleh terus datang. So, biasanya masalah masih dalam peringkat awal dan kita boleh betulkan masalah itu. Okey. Okey, subtopik kita yang terakhir pada hari ini adalah berkaitan isu yang sedang hangat dibincangkan lah pada zaman sekarang, iaitu fake braces. So, apa itu fake braces? Ia dipasang pada gigi yang menyerupai braces sebenar tetapi tidak berfungsi seperti braces sebenar. Okey, ia dipasang pada gigi hadapan sahaja, biasanya hingga gigi geraham kecil macam yang kita nampak pada gambar di sebelah kiri kita. Okey. Okey, biasanya di mana fake braces ni dipasang ya? Biasanya di rumah atau di bilik hotel dan dipasang sendiri oleh pembelinya. Biasanya kalau pasang di hotel-hotel macam ni, kita boleh nampak orang yang pakaikan tu pun tak pakai sarung tangan. Barang-barang yang diguna tak dimasak dan dibersihkan dengan betul dan benda ini berbahaya kerana boleh menyebabkan terjadinya jangkitan silang lah antara pesakit dan pesakit, antara pesakit dan juga orang yang memakaikan. Fake braces biasanya diiklankan di media-media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, Telegram dan juga TikTok. Yang paling selalu nampaknya adalah di Instagram lah sebab diorang akan tunjuk gambar-gambar dipasang dan diiklankan dan dipasang di rumah-rumah sahaja. Dan biasanya harga juga yang diberi sangat murah compare to kalau kita betul-betul pergi klinik gigi untuk dapatkan rawatan braces. Soalan yang biasa ditanya ialah, adakah fake braces berbahaya? Yes, ia sangat berbahaya kerana kita tak tahu apa isi kandungannya dan juga mungkin mempunyai plumbum di dalam. Dan juga seperti yang saya cakapkan tadi, peralatan tidak tinjau kuman dan boleh terjadinya jangkitan silang penyakit-penyakit seperti HIV, hepatitis B dan C yang boleh merebak melalui air liur dan juga melalui air liur lah. Dan juga herpes. Herpes adalah satu virus yang memang boleh terjangkit dengan sentuhan. Dan juga terdapat kes kematian di Thailand kerana tertelan fake braces. Bila tidak dipasang dengan betul, mudah tertanggal dan boleh tertelan. Kesan memakai fake braces pada gigi. Pertama sekali, gigi goyang dan hampir tertanggal dari gusi kerana bila kita pakai braces dengan doktor gigi yang bertauliah, kita dah belajar banyak mana force yang kita boleh letak dekat gigi. Kita dah belajar macam mana this much of force boleh menyebabkan gigi bergerak sedikit demi sedikit. Manakala kalau dipasang oleh orang-orang tak bertauliah yang belajar daripada YouTube, yes, dia boleh pasang je bracket tu pada gigi, tetapi force yang diberikan mungkin terlalu berlebihan menyebabkan gigi menjadi longgar dan tercabut dari soket. Dan juga ia mungkinlah tidak dinyakumankan, menyebabkan jangkitan pada gusi dan menyebabkan gusi menjadi lemah dan juga menyebabkan gigi bergoyang lah, seperti yang kita lihat dalam gambar-gambar di slide yang tertera. Seterusnya, gusi, bibir dan muka menjadi bengkak kerana kita tak tahu apa bahan yang digunakan. Mungkin menyebabkan gusi kita jadi sensitif dengan
apa bahan yang digunakan itu menyebabkan jadi bengkak lah seperti yang terlihat dalam gambar ni. Seterusnya, pergerakan gigi tidak teratur. Seperti yang dicakapkan, force yang digunakan tidak digunakan dengan betul, menyebabkan gigi bergerak tidak seperti yang kita mahukan. Okey. So, ramai sebenarnya pelajar-pelajar sekolah menengah yang dah terpakai fake braces. Bila kita datang untuk buat rawatan dan check up, kita nampak pakai braces, kita tanya pasang kat mana? Oh, pasang dekat rumah kawan. So, kadang-kadang kita tahu yang mungkin adik-adik tak sedar yang benda tu adalah sebenarnya tak bagus. So, kalau dah terpakai, macam mana? Apa yang kena lakukan? Segeralah pergi berjumpa dengan pakar ortodontik ataupun doktor gigi yang bertauliah untuk menanggalkannya. Pemeriksaan penuh akan dilakukan bagi memastikan tiada sebarang kerosakan pada kesihatan mulut dan rawatan yang sepatutnya akan diberikan. Jika kita tahu ada kes-kes fake braces, kalau kita tahu ada kawan kita yang pakai fake braces ataupun kita tahu orang yang memberi khidmat memakaikan fake braces, laporkanlah kepada pihak-pihak yang berkenaan supaya tindakan yang tegas dapat diambil. So, 3 nombor yang tertera di slide kita adalah nombor-nombor yang boleh menerima laporan seperti Malaysian Dental Council, Malaysian Dental Association dan juga cawangan kawalan amalan perubatan swasta. Okey. Sekian, terima kasih. Kalau ada sebarang pertanyaan, bolehlah tanya kepada cikgu-cikgu dan mungkin soalan tu boleh sampaikan kepada pihak klinik dan mungkin kita akan dapat menjawab soalan-soalan tersebutlah. Saya harap adik-adik hari ini dapatlah belajar ilmu yang berguna tentang kesihatan pergigian. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menerangkan tentang bahayanya merokok, terutamanya kepada kesihatan mulut. Kenapakah rokok itu berbahaya? Menurut satu kajian yang telah dijalankan, dikatakan setiap satu putung rokok mengurangkan jangka hayat selama 11 minit. Kenapakah ia berbahaya? Kerana ia mengandungi pelbagai jenis bahan kimia dan saya akan menerangkan bahan kimia yang utama yang terdapat di dalam rokok. Yang pertama adalah tembakau. Tembakau merupakan bahan bakar rokok. Ia menyebabkan kanser pada masa yang panjang. Apabila seorang merokok itu terus merokok, maka tembakau ini akan berkumpul di dalam badan dan menyebabkan kanser. Yang kedua adalah nikotin. Nikotin adalah penyebab kepada ketagihan. Ia merupakan punca kanser, menyebabkan masalah pada paru-paru dan penyakit jantung. Yang ketiga adalah benzopyrene atau dikenali sebagai tar. Tar ini adalah penyebab utama pelbagai jenis kanser. Kemudian dalam rokok terdapat plumbum atau lead yang merosakkan jaringan saraf dan merupakan punca penyakit darah, buah pinggang dan otak. Yang kelima adalah formaldehyde. Ia digunakan untuk mengawet mayat. Ia merupakan punca kanser dan penggunaannya pada waktu ini telah banyak diharamkan di banyak negara. Ini adalah contoh 5 jenis bahan utama yang terdapat di dalam rokok. Namun, di dalam satu putung rokok itu mempunyai pelbagai lagi jenis bahan-bahan kimia yang berbahaya kepada kesihatan. Okay, sekarang saya akan menerangkan tentang jenis-jenis rokok yang boleh didapati di pasaran pada ketika ini. Contohnya adalah rokok batang seperti Dunhill, Gudang Garam, kemudian rokok pipe, rokok gulung atau dikenali sebagai rokok daun, shisha, e-cigarette ataupun vape. Okay, dan seterusnya adalah kesan merokok terhadap kesihatan mulut. Yang pertama, seorang perokok akan mempunyai mulut yang berbau atau dikenali sebagai halitosis. Ini menyebabkan ketidakselesaan kepada orang sekelilingnya. Yang kedua adalah masalah gusi, di mana gusi menjadi bengkak, merah, mulut menjadi kering dan menyebabkan senangnya terbentuk karang gigi, which akan lead pada masalah gusi.
Yang ketiga adalah staining pada gigi. Seorang perokok akan menyebabkan staining pada gigi, di mana gigi akan menjadi kecoklatan. Bibir dan gusi juga menjadi kehitaman. Yang keempat, ia menyebabkan penyembuhan luka yang lambat. Apabila luka lambat sembuh, maka luka tersebut senang untuk mendapat jangkitan kuman dan seterusnya, ia agak membahaya kepada kesihatan lah. Yang kelima adalah kanser mulut. Kalau seperti di dalam gambar ini, kanser tersebut adalah pada bibir seorang perokok. Okey. Terdapat pelbagai cara untuk berhenti merokok. Namun, untuk berhenti merokok memerlukan disiplin dan kesungguhan yang tinggi. So, antara cara-caranya adalah anda boleh mengunyah gula-gula getah tanpa gula apabila terasa ingin merokok. Dengan mengunyah gula-gula getah ini dapat mengurangkan rasa ketagihan terhadap merokok. Kemudian yang kedua, anda digalakkan untuk tidak bergaul dengan perokok supaya anda tidak mudah terpengaruh dengan mereka. Namun, jika tidak berjaya, jangan berputus asa. Anda boleh dapatkan bantuan di klinik berhenti merokok yang terdapat di setiap klinik kesihatan. Di klinik berhenti merokok ini, anda akan dapat panduan dan bimbingan untuk berhenti merokok. Itu saja yang saya akan bahaskan pada hari ini lah.